وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi untuk menambah keberkatan dalam majlis ilmu kita petang ini, marilah sama-sama kita bukanya dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi alhamdulillah hari ini kita masuk bab 7. Kitab kita itu Akhlak Seorang Muslim, karangan daripada Muhammad Al-Ghazali ya. Iaitu tajuk kita itu jujur dan amanah. Jadi bagaimana kehidupan kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim atau Muslimah, hendaklah bersifat jujur dan amanah. Jadi kita baca sama-sama dan saya bagi penerangannya. Islam mengambil berat kepada pemeluknya supaya menjadi manusia yang mempunyai hati baik dan jujur. Jadi Islam menitik beratkan kepada umatnya supaya mempunyai hati yang baik, hati yang bersih, hati yang dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah dan dijauhi daripada sifat-sifat mazmumah, iaitu sifat-sifat yang dicela ya. Jadi Islam mengambil berat kepada pemeluknya supaya menjadi manusia yang mempunyai hati baik dan jujur. Hati yang baik itu jujur. Jujur ni maksudnya dia buat sesuatu pekerjaan dengan amanah ya. Dia kata jujur, sabar melaksanakan perintah Allah. Dalam kita melakukan perintah Allah itu kena sabar. Sebagai seorang pendakwah kena sabar. Sebagai seorang maksudnya guru kena sabar ya. Jadi kita sebagai seorang mukmin ataupun mukminah ya, kita kena sabar dalam menjalankan perintah Allah. Antaranya dalam melakukan amal ibadah ataupun pekerjaan-pekerjaan yang telah diamanahkan pada kita ya. Dan membuat baik sesama makhluk. Dalam kehidupan kita disuruh kita supaya buat baik sesama makhluk. Bukannya manusia saja kita kena buat baik, termasuklah haiwan, termasuklah tumbuh-tumbuhan, termasuklah apa yang ada di sekeliling kita ya. Jadi barulah cantik ya keadaannya apabila kita hidup dalam keadaan dengan hati yang bersih, dengan melakukan kebaikan-kebaikan sesama makhluk ya. Dalam pandangan syariat, kejujuran mempunyai makna yang amat luas. Dalam Islam dia kata kejujuran itu membawa maksud yang sangat luas. Ia mencangkupi perasaan manusia yang ingin melaksanakan segala kebaikan dan menyedari bahawa dirinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita maksudnya bila hidup ni kita akan buat kebaikan dan kita sedar bahawa diri kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, akan disoal oleh Allah taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Dalam hadisnya ya, sabda Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal imamu ra'in
wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatihi. Wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahul Bukhari. Ya. Maksudnya setiap orang dari kalian adalah pengembala. Disebut pengembala ni diumpamakan itu sebagai pemimpin. Pengembala maksudnya kalau kambing tu digembala. Maksud ada pengembala dia. Ada maksudnya orang yang mengendalikan dia. Jadi setiap orang dari kalian adalah pengembala. Pengembala ni adalah pemimpin, ketua, ya. Dan setiap pengembala bertanggungjawab ke atas gembalanya. Penggembala tu dia bertanggungjawab kepada binatang gembala adalah ibarat kita ni sebagai pemimpin, kita bertanggungjawab kepada orang yang di bawah pimpinan kita. Seorang pemimpin adalah pengembala. Pemimpin itu adalah pengembala. Contohnya Perdana Menteri itu. Dia penggembala kepada rakyat-rakyat. Ya. Dia bertanggungjawab ke atas rakyatnya. Pemimpin itu bertanggungjawab ke atas rakyatnya. Setiap suami penggembala bagi keluarganya. Ya. Kalau seorang suami ketua dalam keluarga. Tapi kadang-kadang hari ini terbalik. Suami jadi orang nombor 2, isteri jadi ketua, sebalik. Adalah kesilapan-kesilapan. Ya. Kadang-kadang suami itu terlalu maksudnya beralah sangat. Ya. Jadi sebagai ketua dia kena tegas. Jadi ketua dalam rumah tangga adalah suami. Yang kedua tu isteri sebagai pembantu bila ketua tadi tak ada. Yang isteri pula jadi ketua, suami pula jadi pembantu kembali. Akhir zaman ni kan. Setiap suami pengembala bagi keluarganya. Yang disebut pengembala tu suami bertanggungjawab terhadap isteri dan anak-anak. Isteri menyediakan makanan, pakaian, penginapan, perubatan, pelajaran, pendidikan dan berbagai. Jadi dia setiap suami pengembala bagi keluarganya, dia bertanggungjawab ke atas mereka. Suami bertanggungjawab. Sebab itulah ya, suami ni maksud tanggungjawab dia berat. Kalau anak tak tutup aurat, isteri tak tutup aurat, dosa ni atas suami. Jadi suami ni dia kena awasi, jaga anak-anak dan isteri dia supaya tidak melakukan dosa yang boleh menyeret dia ke neraka. Jadi setiap suami pengembala bagi keluarganya, dia bertanggungjawab ke atas mereka. Setiap isteri di rumah suaminya adalah penggembala. Dia bertanggungjawab ke atas semua anggota keluarganya. Ya. Orang kedua, ketua yang kedua lah dalam rumah tangga iaitu isteri. Isteri maksud bertanggungjawab kepada anak-anak. Maksud isteri maksudnya masak, ya, ngasuh, mendidik, ya, dan berbagai lagi. Setiap pembantu rumah adalah penggembala bagi harta benda tuannya. Ini orang yang kaya sikit lah, orang yang ada sikit. Dia ada pembantu rumah. Pembantu rumah ni juga adalah penggembala bagi harta benda tuannya. Dia kena jagalah harta tuannya. Ya. Dan dia pun bertanggungjawab ke atas gembalanya, iaitu keamanan harta benda tuannya. Jadi kalau ada pembantu rumah, dia kena jaga barang-barang ataupun harta tuan dia dengan sebaiknya. Kerana dia diamanahkan untuk mengurus ataupun melakukan kerja-kerja rumah lah, ya, dan dibayar gaji. Jadi dia kena jaga dia elok. Dia tak boleh maksudnya membiarkan barang-barang harta tuannya hilang ataupun begitu saja. Macam tanpa rumah tadi, kalau dia duduk dalam rumah tadi kena kunci rumah, jagalah harta tuannya tadi, ya. Hadis riwayat Al-Bukhari, ya. Ibnu Umar adalah seorang perawi hadis terkenal.
beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda yang bermaksud. Ibnu Umar, ya, dia pernah dengar Rasulullah kata apa? Setiap orang adalah penggembala bagi harta benda milik ayahnya. Seorang anak tu, dia penggembala, dia tukang jaga harta milik ayahnya. Dan ia bertanggungjawab ke atas gembalanya, iaitu harta benda ayahnya. Contoh ayah tak ada di rumah, anak-anak ada di rumah, dia kena jagalah harta-harta, benda-benda, barang-barang kepunyaan ayahnya tadi. Contoh ya, kalau ada kereta kunci atau elok-elok, ya. Kalau rumah tu berpagar-pagar, elok-elok, nak tidur malam, kunci rumah, ya. Jadi anak tadi masuk dia juga boleh mengambil harta warisan atau pusaka ayah dia, ya. Anak, jadi dia bertanggungjawab pada harta ayahnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Amanah adalah satu kewajipan yang perlu ditanam dalam hati orang Muslim dan menggalakkan juga supaya memohon inayah, iaitu pertolongan Allah, agar dapat memeliharanya dengan sebaik mungkin. Jadi sebagai orang Islam, kita mesti berpegang dengan sebaiknya amanah, ya. Amanah kita. Kalau kita seorang guru, amanah sebagai seorang guru. Kalau kita kerja sebagai seorang pegawai, amanah kita sebagai seorang pegawai, ya. Amanah ni maksud akan dipersoal oleh Allah SWT. Contohnya seorang isteri, amanah dia mendidik anak-anak. Jadi kita akan disoal oleh Allah Ta'ala. Gimana didik anak-anak? Berakhlak tak berakhlak? Didik anak dengan tidak berakhlak, kita akan dipersoal di hadapan Allah Ta'ala. Jika seseorang hendak bermusafir, dianjurkan supaya mengucapkan selamat jalan dengan mengatakan, kalau zaman dulu lah orang nak musafir, zaman sekarang ni dah COVID-19, musafir pun dah tak dibolehkan lagi kan. Okey. Istaudi'illahi dinika wa amanatika wa khawatima amalika. Rawahu Tirmizi. Percayakanlah agamamu, amanahmu dan segala hasil pekerjaanmu kepada Allah. Maksudnya, bila kita nak musafir tu, kita sebagai seorang agama Islam, kita mesti maksudnya melakukan sebagai seorang Islam, lakukan apa-apa perbuatan kita sebagai seorang Islam. Amanah kita, kalau kita sebagai seorang isteri, seorang anak, seorang ayah dan sebagainya, amanah kita tadi kita pegang dengan sebaiknya. Dan segala hasil pekerjaanmu kepada Allah. Tujuan kita musafir kerana apa? Nak cari rezeki ke? Nak pergi menunaikan ibadah haji ke umrah ke tadi? Lakukan dengan sebaik-baiknya, ya. Tidak boleh menyeleweng daripada itu. Jadi Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW sering menegaskan, la imana liman la amatahu lahu wala dina liman la ahda lahu. Rawahu Ahmad bin Hanbal. Tidak beriman bagi orang yang tidak jujur. Tak jujur macam mana? Contoh kita ambil pembantu rumah, suruh bekerja di rumah kita. Tiba-tiba pembantu ni tak jujur. Dia mencuri, dia memukul anak yang diasuhnya tadi. Jadi macam-macam lah dia buat, ya. Tu tak jujur. Tidak beriman bagi orang yang tidak jujur dan tidak dapat dipercaya, tidak setia kepada amanah, dan tiada agama bagi orang yang tidak memegang pada janjinya. Nabi kata sendiri ni, orang tak pegang pada janji tu ibarat dia tidak beragama dia tu. Tidak beriman juga bagi orang yang tidak jujur dan tidak amanah. Jadi sebagai orang Islam, kita kena jujur, kita kena amanah, dan juga berpegang pada janji. Janji mesti kita tepati. Kalau tak ditepati, termasuk pula dalam golongan orang yang munafik. Na'udzubillah. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Kebahagiaan seseorang manusia adalah selamat dari kesengsaraan hidup di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW sentiasa memohon perlindungan kepada Allah dengan berdoa. Jadi Nabi pun selalu berdoa pada Allah, minta perlindungan pada Allah.
minta hidup ni maksudnya hendaklah bahagia dunia dan akhirat dengan kita menjaga amanah tadi ya. Itu Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa innahu bi'sit dhaji' wa a'udzubika minal khiyanati fa innaha bi'satil bitanati fal ju'u dhiya'ud dunya wal khiyanati dhiya'ud din. Rawahu Abu Daud. Apa doa Nabi kita tengok? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan. Nabi pun berdoa pada Allah, minta Allah Ta'ala jauhkan daripada kelaparan. Kelaparan ni lapar, tak ada makanan langsung, susah ya. Kita faham kan, kalau kita puasa kita lapar macam ni, wah tahan kalau puasa. Tapi kalau tak puasa, lapar, berlainan ni kita puasa ya. Tak nak makan, tak ada benda makan, macam mana ni? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan dan kecurangan. Curang ni tak amanah, tak jujur. Tak jujur. Nabi pun minta doa pada Allah, minta Allah Ta'ala lindungi dirinya daripada lapar dan curang. Kalau sebut isteri curang macam mana? Suami curang macam mana? Kita nak yang jujur, tak mau yang curang. Apa yang curang, yang tak jujur itu dia kata tidak beriman. Ya. Kerana kelaparan bererti kehilangan nikmat. Lapar sangat ni, nak makan tak ada benda ni, hilang nikmat lapar. Orang lapar sangat-sangat macam mana? Bila letak yang nasi kat dia, makanan dia, Allah, lapar sangat, berlojong makan. Sebab lapar sangat, terlalu lapar. Jadi dia kata kelaparan bererti kehilangan nikmat dan kecurangan, iaitu khianat, bererti kehilangan agama. Jadi siapa yang curang bererti dia hilang agama. Jadi dalam kehidupan itu kita kena pegang. Pertamanya iaitu kena jujur, keduanya kena amanah, jangan curang ya. Seterusnya hadis riwayat Abu Dawud tu ya. Rasulullah SAW terkenal dengan panggilan Al-Amin. Rasulullah digelar Al-Amin. Al-Amin apa maksudnya? Iaitu orang yang jujur dan amanah. Tengok Rasul mendidik kita. Rasul sendiri bersifat jujur dan amanah. Jadi kita sebagai umat ya kena ikut begitu. Ya, kena jujur dan amanah. Ya, buat kerja apa-apa secara jujur, secara amanah. Walaupun kita kata manusia tak nampak, Allah nampak. Buat tak betul kat dunia ni. Contoh kita tak buat kerja, tiba-tiba kita claim untuk mendapat duit ya. Contoh kita claim kata kita bekerja, kita memang dapat duit tadi kerana pandai tipu kita ke apa, kita dapat, tapi dapat rezeki yang tak halal. Takut sebagai seorang guru kita masuk kelas mengajar murid, andai katalah kita terlewat 5 minit ke apa ke, kita kena ganti balik di time yang lain. Ataupun kita cakap pada murid, minta maaf, saya tadi ada hal, saya terlewat masuk kelas, ada sebab-sebab tertentu. Di hari lain pula kita ada masa waktu yang lebih, kita ganti balik. Sebab kita nak jadi guru yang jujur dan amanah. Masa kita tadi, kalau diperuntukkan setengah jam berada dalam kelas, setengah jam. Kalau diperuntukkan 45 minit, 40 minit dah kita kena berada dalam kelas. Jangan kita masuk masa kita tadi kalau 40 minit, 45 minit, kita masuk setengah jam, kita keluar awal dan sebagainya. Ataupun kita mengajar dalam keadaan ikut suka kita lah, janji faham, kita tak faham, lantak lah. Sedangkan kita akan disoal oleh Allah Ta'ala akhirat esok. Macam mana kerja kamu ni? Kerja sebagai guru, mendidik murid daripada tak pandai kepada pandai, daripada tak faham kepada faham. Tapi kalau kita ajar secara acuh tak acuh, kita terima, kita akan berhadapan dengan Allah Ta'ala, menjawab kepada Allah. Betapa tingginya nilai kejujuran dan amanah sebagaimana terdapat dalam sebuah riwayat tentang Nabi Musa alaihissalam.
yang mana peristiwa itu terjadi sebelum Allah SWT mengangkatnya menjadi Nabi dan Rasul untuk menghadapi Fir'aun. Nabi Musa ada kisah atau peristiwa sebelum dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ketika itu Nabi Musa AS membantu 2 orang puteri soleh mengambilkan air. Dia tolong ambil air. Nabi Musa AS dipandang sebagai pemuda yang suci dan mulia. Riwayat tersebut dikemukakan dari Al-Quran sebagai berikut. Dalam surah Al-Qasas ayat 24 hingga 26. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasaqalahuma thumma tawalla ila adh-dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. Surah Al-Qasas ayat 24 hingga 26. Maka Nabi Musa pun memberi minum kepada binatang-binatang ternak mereka. Kemudian beliau pergi ke tempat teduh lalu berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada rezeki pemberian yang engkau berikan." Kemudian salah seorang dari perempuan itu datang mendapatkannya dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu sambil berkata, "Sebenarnya bapakku menjemputmu untuk membalas budimu, memberi minum binatang ternakan kami." Maka ketika Nabi Musa datang mendapatkannya dan menceritakan kepadanya kisah-kisah kejadian yang berlaku mengenai dirinya, berkatalah orang tua itu kepadanya, "Janganlah engkau bimbang. Engkau telah selamat dari kaum yang zalim itu." Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, "Wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan, menggembala kambing kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah." Itu maksud terjemahannya. Jadi berarti Nabi Musa AS ni pernah maksudnya memberi minum kepada binatang ternakan, iaitu pada seorang lelaki ni yang mempunyai anak perempuan, 2 orang anak perempuan. Lalu anak perempuan dia menyarankan kepada bapaknya supaya mengambil Nabi Musa bekerja dengan mereka, kerana Nabi Musa adalah seorang yang amanah. Dia bekerja dengan sebaiknya, melakukan kerja dengan sebaiknya. Allah SWT memilih para rasulnya dari kalangan manusia yang mempunyai peribadi mulia. Kita lihatlah sejarah rasul-rasul ini semuanya adalah mempunyai peribadi mulia, akhlak yang baik. Mereka merupakan orang yang kuat, amanah, menunaikan hak-hak Allah dengan baik. Mereka tidak terpengaruh dengan keadaan susah ataupun senang. Jadi semua rasul-rasul ini semuanya berperibadi mulia, berakhlak mulia. Walau dalam keadaan senang ke susah, mereka tetap berakhlak baik. Menempatkan sesuatu pada tempatnya yang layak termasuk dalam pengertian amanah, jujur dan terpedaya. Amanah, jujur dan terpercaya. Dia kata menempatkan sesuatu pada tempatnya yang layak termasuk dalam pengertian amanah, jujur dan terpercaya antara lain. Jadi maksudnya amanah, jujur itu semuanya menjadikan orang percaya pada kita. Tidak menyerahkan atau mempercayakan kedudukan kecuali kepada orang yang benar-benar patut dan berhak. Tidak menyerahkan pekerjaan kecuali kepada orang yang memiliki syarat-syarat yang diperlukan. Jadi kita ni kalau nak ambil orang kerja kita, sebaik-baiknya carilah orang yang amanah. Orang tak amanah, habislah. Dia suruh urus perniagaan, habislah. Ada contoh, ada satu kedai makan.
buka satu restoran atau kedai makan, tiba-tiba tuan perniagaan ni, tuan restoran ni, dia serah pada kerja dia jaga kaunter duit, ya. Jualan ataupun restoran dia tu tetap laku, orang masuk makan, barang habis dan sebagainya, tapi duitnya dapat ada masalah, duit short makan. Jadi kerana apa ni? Kerana dia melantik orang yang jaga kaunter duit tu atau kerja dia tu seorang yang tak amanah. Tengok duit tuan dia banyak, dia tarik ambil sikit. Kalau dia mungkin dia kata tuan dia tak tahu, tapi kalau orang yang amanah, dia merasakan tuan dia tak tahu tapi Allah nampak, Allah tahu, dan dia akan dipersoal akhirat nanti, ya. Tu maksud kalau kita ambil pekerja yang tak amanah, jadi masalah. Ambil pembantu rumah yang tak amanah, masalah, ya. Ambil pengasuh yang tak amanah pun masalah. Di depan kita, anak kita dia jaga elok, belakang kita dia pukul ke, dia buat macam-macam, ya. Itu yang kadang-kadang tu pengasuh tu dia bagi yang tak amanah kan, ya. Pengasuh yang tak amanah, dia jaga kanak-kanak, dia jaga anak orang, ngasuh anak orang, dia bagi minum ubat batuk. Budak tu minum ubat batuk, tidur habis, ya. Mak bapak dia pergi kerja, anak dia asyik tidur, ya. Senanglah mengasuh dia lah. Itu orang tak amanah. Kalau budak tu sakit, lain dah kita bagi makan ubat batuk, dia batuk. Tapi kalau budak tu sihat, walafiat, jagalah. Ada amanah, ya. Abu Zar Al-Ghafari meriwayatkan bahawa qultu ya Rasulullah ala tasta'miluni, qala fadaraba biyadihi ala munkibi thumma qala ya Aba Zar innaka du'ifun wa innaha amanatun wa innaha yawmal qiyamah khizyun wa nadamatun ala akhadhaha wa adda allazi alaihi fayha. Rawahul Muslim. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Zar Al-Ghafari, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memberikan aku tugas? Kenapa Rasulullah tak bagi dia tugas? Ya. Baginda menepuk-nepuk bahuku sambil menjawab. Nabi tepuk bahu Abu Zar Al-Ghafari tadi sambil menjawab, wahai Abu Zar, engkau seorang yang lemah dan tugas itu adalah amanah. Pada hari kiamat, amanah akan membuat hina dan kecewa kecuali bagi orang yang berhak memikulnya dan dapat melaksanakannya. Jadi kita ni jangan suka nak amanah, ataupun contoh kita suka diberi jawatan, ya. Ada orang kadang-kadang tu maksud sampai yang apa, gila jawatan, minta maaf lah. Gila jawatan ni maksudnya kalau orang tak bagi jawatan dia marah, nak sangat jawatan. Sebenarnya jawatan tu adalah amanah. Kalau kita tak selesai, tak buat amanah dengan baik, kita akan disoal oleh Allah Ta'ala hari kiamat nanti. Akan menjadikan kita hina. Itu yang kita takut. Hina di sisi Allah Ta'ala. Anak Allah Ta'ala marah tidak menjalankan amanah dengan baik. Nak jadi ketua apa pun, doa pada Allah, ya Allah, kalau ada orang lantik aku, ya Allah, bagilah aku dapat mengerjakan amanah ini dengan sebaiknya. Aku takut, ya Allah, aku akan dipersoal jawab. Bukan kita nak jawatan, kadang-kadang orang nak bagi kita tak nak tolak, tapi dia nak bagi juga. Kata, kami memang nak lantik kamu sebab tak nampak dah hak lain. Dia nampak seorang ni ada kebolehan dalam bab-bab tertentu, dia nak bagi juga jawatan. Ada orang nak bagi sangat, terima. Tapi kena berdoa pada Allah, minta kita dapat buat, jalankan tugas kita dengan baik. Kemampuan dalam melaksanakan tugas tidak semestinya orang yang memiliki jiwa yang baik dapat melaksanakannya. Ada orang yang mampu melakukan amanah ni, kadang-kadang bukannya orang yang berjiwa baik saja. Ada kalanya orang yang baik dan beriman tidak mampu memikul tugas tertentu sehingga mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Walaupun dia tu seorang baik, tapi dia tak mampu nak pikul amanah tu.
Tak sah dah bagi dia. Bagi juga tugas kepada dia, dia tak dapat buat dengan hasil yang baik. Kerana kita tahu kan itu kelemahannya, dia tak boleh, ya? Dia ada masalah-masalah lain. Jadi nak pilih, nak lantik dalam memegang sesuatu jawatan tu, kita kena tengok juga orang tu mampu tak mampu buat, boleh tak boleh buat. Kalau kita yakin dia boleh buat, okey. Yakin dia tak boleh buat, jangan. Ya? Masalah nanti, ya. Dalam riwayat Nabi Yusuf AS, baginda tidak mencalonkan diri untuk menduduki jabatan sebagai bendahara negara Mesir berdasarkan kenabian dan ketakwaannya sahaja, tetapi ia berdasarkan pengetahuan dan kesanggupan melakukannya. Ketika itu baginda dengan jelas mengatakan kepada penguasa Mesir, Nabi Yusuf maksudnya dia tak mencalonkan diri dia untuk menjadi bendahara negara Mesir, ya. Jadi apa baginda kata kepada penguasa Mesir? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Yusuf ayat 55. Qala ja'alni ala khazainil ardh inni hafizun alim. Yusuf berkata, jadikanlah aku pengurus perbendaharaan hasil bumi Mesir. Sesungguhnya aku sedia menjaga dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara mentadbirnya. Tapi Nabi Yusuf ni dia ada pengetahuan dalam menguruskan, ya, perbendaharaan hasil bumi Mesir tadi. Sebab tu dia berani berkata kepada penguasa Mesir tu, ya, itu jadikanlah aku pengurus perbendaharaan hasil bumi Mesir tu. Karena dia tahu ataupun bersedia melakukan dengan sebaiknya. Sebab dia ada ilmu, ya. Tak ada ilmu bab tu susah, ya. Contoh kita nak lantik orang tu menjadi bendahari, tapi dia ni tak pandai matematik, macam mana? Jadi kita kena cari orang yang pandai bab ilmu hisab, ilmu matematik, barulah dia senang nak mengurus. Tapi kalau dia tak pandai matematik, nak kira duit pun tak berapa pandai semua, payahlah. Jadi kita nak lantik seorang tu mesti tengok kepandaiannya, ya, kebolehannya, ilmu pengetahuannya. Semasa Abu Zar meminta kepada Rasulullah SAW supaya beliau diberi tugas, sedangkan Abu Zar sendiri mengetahui bahawa beliau tidak mampu melakukan pekerjaan tersebut, amanah dapat dilaksanakan dengan baik. Kita harus memilih orang yang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. Sebab itulah kita kalau nak pilih ketua ke, ya, dalam satu jawatan tu, untuk memegang sesuatu jawatan tu, kita kena buat secara mesyuarat. Bincang, tanya siapa setuju lantik dia ni sebagai ketua, ya. Bila semua setuju, alhamdulillah. Ada tak setuju ataupun orang yang setuju sikit sangat, mana kita melihat orang tu tak mampu buat, orang tu tak boleh buat, jangan lantik, ya. Rasulullah SAW telah bersabda, Nabi kata, man ista'mala rajulan ala asabatin wa fihi man huwa arda lillahi minhu faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Rawahu al-Hakim. Barang siapa memberi tugas kepada seseorang sebagai pemimpin suatu kelompok, padahal di dalam kelompok itu terdapat orang yang lebih besar takwanya kepada Allah daripada orang yang ditugaskan itu, maka orang yang telah melantik itu telah mengkhianati Allah SWT, Rasulnya dan kaum mukminin. Jadi kalau kita nak lantik ketua lah, ya, dalam satu kelompok, dia kata hendaklah melantik orang yang lebih takwa daripada Allah. Bila lebih takwa pada Allah, dia akan buat dengan amanah. Tapi kalau orang kurang ketakwaan pada Allah, maka dia buat dalam keadaan tidak amanah. Dia siapa yang nanti orang yang tidak takwa pada Allah, dia kata dia telah mengkhianati Allah, mengkhianat pada Allah dan Rasulnya dan juga kepada kaum mukmin. Dia nak lantik orang, nak lantik bendahari masjid, nak lantik pengurusi masjid, tengok orang tu ketakwaan pada Allah, orang bagus. Lantik orang yang maksudnya tidak takwa pada Allah, jadi masalah. Orang yang takwa pada Allah, dia takut untuk melakukan sesuatu yang mengkhianati. Yang aku pegang sebagai satu amanah, kena buat sungguh-sungguh,
orang takwa. Orang tak takwa, dia pegang amanah, dia seronok mempunyai jawatan, tapi tak melakukan kerja buat. Ataupun maksudnya dia tak jalankan tanggungjawab dengan sebaiknya. Yazid bin Abi Sufyan menceritakan pengalamannya sebagai berikut. Ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melantikku sebagai penguasa di daerah Syam, beliau berkata kepadaku, "Wahai Yazid, engkau mempunyai keluarga yang ramai, maka jangan sekali-kali engkau mempengaruhi mereka dengan kekuasaanmu. Itulah yang paling aku bimbang, karena Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, barang siapa diserahkan pimpinan mengurus kepentingan kaum muslimin, kemudian dia mengangkat seorang penguasa dengan sesuka hatinya, maka sungguh-sungguhnya dia akan dilaknat oleh Allah SWT dan amal perbuatannya tidak akan dipertimbangkan sebelum dia dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah." Jadi Yazid bin Abu Sufyan, dia cerita pengalaman dia ketika Khalifah Abu Bakar Siddiq lantik dia jadi penguasa di daerah Syam. Abu Bakar pesannya, itu Yazid bin Abi Sufyan ni dia mempunyai keluarga yang ramai, maksud kroni-kroni dia banyak lah. Jadi Abu Bakar bagi tahu siap-siap, jangan maksudnya sebagai dia jadi penguasa di Syam tu, dia maksudnya banyak, maksudnya kalau nak bantu pada kroni-kroni ni, orang lain tak dilayan. Jadi kita zaman sekarang lah, zaman sekarang ni kadang-kadang tu bila dia ada jawatan dan sebagainya, dia tengok kroni-kroni adik-adik beradik dia benar dulu bantu habis semua, orang luar orang lain ni kurang dilayan. Itu salah Jadi kita kena adil lah, adil melakukan tanggungjawab tadi. Adik-beradik kita tolong, orang luar kita tolong, semua lah. Sebab bila dia tu pegang satu jawatan tu, dia kena adil, tak boleh pilih kasih. Kroni-kroni tak boleh. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq lagi dan dinasihatkan kepada Yazid bin Abi Sufyan ni supaya jangan ada sifat kroni dalam pimpinan. Barang siapa diserahi pimpinan mengurus kepentingan kaum muslimin, kemudian dia mengangkat seorang penguasa dengan sesuka hatinya, maka sungguh dia akan dilaknat oleh Allah dan amal perbuatannya tidak akan dipertimbangkan sebelum dia dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Jadi kalau dia ni maksudnya ada bersifat kroni tadi, Allah akan laknatnya. Perbuatan baik dia tadi tidak dipertimbangkan, sedangkan dia tu telah dimasukkan ke dalam neraka, terus dimasuk dalam neraka tanpa ditimbang maksudnya amal perbuatannya tadi. Na'udzubillah. Jadi kita tahu bahawa neraka tu yang kita takut. Bila maksudnya balasan Allah neraka Jahannam, na'udzubillah. Neraka ni tempat bakaran, tempat siksaan, tempat azab. Kita tak mau Okey, hadis riwayat Al-Hakim. Orang yang tidak jujur dan amanah ialah mereka yang mensia-siakan tenaga yang mampu untuk kepentingan umum dan tidak memberikan peluang kepada orang yang berkemampuan serta menghina mereka. Tak jujur ni tak jujur ni macam mana iaitu mereka mensia-siakan tenaga mereka, tak bagi peluang kepada orang lain. Nabi SAW telah menunjukkan bahawa sikap seperti itu merupakan gejala kerosakan yang mungkin akan berlaku pada akhir zaman. Akhir zaman ni banyaklah orang yang tidak jujur, takut pegang jawatan tapi tak jujur. Itu bisa timbul. Takut Seorang datang menghadap Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, bilakah akan terjadi hari kiamat?" Di zaman Rasulullah, sahabat datang bertemu Rasulullah dan tanya, "Bila berlaku hari kiamat?" Baginda menjawab, "Apabila kejujuran telah lenyap dan tidak ada orang yang dapat dipercayai." Bila dah tak ada kejujuran, buat kerja tak ada jujur, kecoh ataupun tak benar, dan dia kata tidak ada orang yang dapat dipercayai. Kita tak tahu nak percaya kat siapa. Dia nak ambil orang bekerja kita tak tahu orang ni boleh dipercaya atau tak percaya. Tengok sikap dia pun, perangai dia pun, akhir
akhir zamannya tu, nak berlaku kiamat ni apabila seseorang itu dah tak ada jujur dia dan tak ada sifat amanah. Maka tunggulah masa yang kiamat. Nabi kata, bila tak ada orang jujur, tak ada orang amanah, itulah akan berlaku kiamat. Orang itu bertanya lagi, bagaimanakah perkara itu boleh lenyap? Maksud jujur tu lenyap, amanah tu pun lenyap. Baginda menjawab, apabila urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kiamat. Ya, kita serahkan urusan tu bukan orang yang tahu, pada orang yang tahu, orang yang tak ada ilmu. Maka tunggulah saat kiamat. Ya, lantik. Maksudnya, kalau kata kita lantik pengurusi masjid, kita lantik pengurusi masjid orang yang tak takwa pada Allah. Dia pun jalan amanah dengan tidak baik, ya, dan sebagainya. Tapi kalau kita lantik orang yang bertakwa pada Allah, dia akan pegang amanah tadi, dia akan buat dengan baik. Alhamdulillah. Itulah ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mengkhianat terhadap kewajipan berbeza-beza tingkat kejahatannya. Yang paling jahat ialah khianat terhadap agama. Khianat terhadap agama lagilah dahsyat, lagilah teruk. Terhadap seluruh kaum muslimin dan terhadap keselamatan negara. Khianat agama dia nak Rasulullah SAW sabda, Nabi kata, "Iza jama'allahu bainal awwalina wal akhirina yaumal qiyamah yurfa'u likulli ghadratun liwa'un yu'rafu bihi fayuqalu hadhihi ghadratu fulan." Rawahu Al-Bukhari. Nabi kata lagi, pada hari kiamat segenap manusia mulai dari yang terdahulu hingga yang terakhir akan dikumpulkan. Hari kiamat esok daripada umat Nabi Adam tu sampai umat Nabi Muhammad SAW ni dikumpulkan. Bagi setiap pengkhianat akan dipacakkan bendera tanda pengenal. Orang yang khianat tu, Nabi kata dipacakkan bendera bagi buat tanda nak kenal tadi seorang yang pengkhianat. Kemudian kepadanya akan dikatakan, inilah pengkhianat si fulan. Akan diseru dia, dipacakkan bendera kat dia tu sebagai seorang pengkhianat dan diseru dia tu, inilah si fulan. Si fulan pun nama dia adalah Ahmad, nama dia Ali, nama dia Ahmad, nama dia apa lagi, inilah maksud Ahmad yang khianat. Na'udzubillah. Habislah kalau yang hari kiamat esok kita dibangun dalam keadaan dipacak bendera sebagai pengkhianat tu, alamat dia tak baiklah, neraka lah tempatnya. Na'udzubillah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat hadis yang lain disebut yang bermaksud, bagi setiap pengkhianat akan ditandakan bendera pada duburnya setinggi pengkhianatan yang telah dilakukan. Letak tanda khianat tu kat dubur tu. Allah belakang lah ni kat duburnya. Tiada pengkhianatan yang lebih besar dosanya daripada seorang penguasa yang zalim. Penguasa tu raja lah, pemerintah yang zalim. Diamanahkan untuk dia memerintah sebuah negara, tapi dia khianat. Akhirat esok dia akan dibangunkan dengan diletakkan bendera, dipacakkan kat dubur dia, dubur kat belakangnya, ya, sebagai penguasa yang zalim. Habis semua orang kenal dia daripada zaman Nabi Adam AS sampailah umat Nabi Muhammad SAW. Betapa ramainya manusia ketika itu, malulah dia di khalayak ramai itu. Disebut, dipanggil nama dia sekian-sekian, iaitu seorang yang zalim ataupun seorang yang khianat, ya. Itu kita tak mahu, ya. Hadis riwayat Muslim. Sikit lagi kita, ya. Termasuk pengertian amanah juga ialah orang yang tidak menyalahgunakan jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk menarik keuntungan peribadi atau keluarganya. Jadi kalau dia seorang pemimpin, dia tak boleh sesuka hati dia mengambil wang rakyat, ya, mengambil wang negara untuk keuntungan ataupun kepentingan peribadi atau keluarga. Ini amanah betul, ya. Ya. Sebab tu kalau orang nak ambil putu, ya, walaupun putu ni sebenarnya buatnya tak berapa cantik,
dalam apa Islam kita main itu ni. Tapi tengoklah atas niat kita ya, insya-Allah. Kalau kita niat kita untuk apa, contohnya sebagai duit simpanan. Tapi kalau benda hari kutu, yang tukang kutip kutu ni, orang tak amanah, habis dia tak amanah. Orang bayar kutu bagi kat dia, bagi kat dia. Tengok duit orang banyak sikit. Bila dia tengok duit banyak tadi, dia dah gelap mata. Hilang sifat amanah tadi. Kerana takwa daripada Allah kurang. Jadi baik dia guna dulu. Dan nanti apa tadi aku topak tadi. Dia tak boleh lah. Kalau duit orang kita kena asingkan. Duit kita asingkan. Itu sebaliknya. Kalau kita diamanahkan jadi benda hari ke apa, kena asingkan duit orang, asing. Duit kita asing. Dengan duit orang kita guna. Duit kita tak mau guna. Salah ya. Kalau kita contoh kita guna duit orang, tiba-tiba kita mati, kita belum sempat nak topak, nak kubur balik, nak gantikan balik. Apa kita nak jawab yang dapat Allah? Sedangkan waris kita tak tahu. Kalau tak ada catatan, kita menanggung hutang orang pula ya. Na'udzubillah. Kita berhutang dengan orang. Sebagaimana kita mengetahui bahawa setiap pemerintahan ataupun perusahaan telah memberikan janji tertentu kepada para pegawai. Jadi kita kerjalah. Kita kerja ada gaji. Ya. Usaha memperoleh tambahan penghasilan dengan jalan seorang merupakan pencarian yang sangat tercela dan berdosa. Ya. Ditugaskan kita ada gaji. Kita makan gaji lah. Buat saja. Contoh kerja sebagai guru. Dia dah bergaji. Okay. Dia mengajar murid dengan baik. Kerana dia dah diberi gaji. Kerja sebagai polis. Dia dah ada gaji. Tak. Dia takkan melakukan rasuah. Tak terima rasuah dan sebagainya. Sebab dia dah diberi gaji. Tapi kalau sebaliknya tu maksud dia ambil lagi duit suapan dan sebagainya, itulah yang sangat tercela dan berdosa. Dah diberi gaji dah, minta lagi ke orang, bagi aku duit sekian-sekian ya. Duit suapan nama dia. Rasulullah SAW telah bersabda, Nabi kata, man ista'malna ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da zalika fahuwa ululun. Rawahu Abu Dawud. Kepada setiap orang yang kami berikan tugas, kami akan berikan penghasilan sebagai rezeki. Apabila dia mengambil selain itu, dia adalah pengkhianat. Kecuali lah orang nak sedekah ya. Maknanya saya nak bagi sedekah contohnya ya. Dia kerja dekat bulan dia dapat gaji. Gaji itu sebagai rezeki dia. Tiba-tiba ada orang nak sedekah dia pula. Sedekah ataupun hadiah kat dia. Terimalah tu. Tapi kalau dia minta, tak boleh. Dia minta, ni saya ni minta duit tambahan sekian-sekian atas kerja saya ni. Salah, tak boleh ya. Walaupun kerja dia tadi, maksud asalnya kerja dia tadi kerja yang halal ya. Tapi bila dia minta duit suapan dan sebagainya, tu jadi rezekinya haram. Rezeki haram tu kerana dia dah diberi gaji tapi minta kat orang lagi tak boleh. Tapi kalau orang saja nak bagi, contohnya ya, orang kutip duit zakat tu amil, yang bisa jumpa amil yang kutip duit zakat fitrah atau Ramadan, dia memang dah ada dah tabuannya diberi, maksudnya ratus ya duit untuk dia. Tiba-tiba orang nak bayar zakat tu kata, ni saya sedekah untuk cik RM50. Niat saya nak sedekah kepada amil. Kan mahu apa? Bukan dia minta. Kalau minta salah ya. Maksudnya dia dah diberi ya, elang ataupun diberi ni lah gaji untuk dia ratus sekian dapat dikutip duit zakat, dia sekian sebuah. Dia tak boleh minta. Kalau orang nak bagi, boleh terima. Hadis riwayat Abu Dawud.
Perbuatan tersebut merupakan rasuah terhadap kekayaan masyarakat yang menjadi hak milik kaum yang lemah dan kaum fakir miskin, atau dipergunakan untuk menjamin kemaslahatan umum sebagaimana Allah SWT telah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Ali Imran ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan sesiapa yang berkhianat, iaitu menggelapkan sesuatu, dia akan bawa bersama pada hari kiamat kelak apa yang dikhianatinya itu. Kemudian tiap-tiap seorang akan disempurnakan balasan bagi apa yang telah diusahakannya, sedang mereka tidak akan dikurangkan sedikit pun balasannya. Nauzubillah. Jadi hari kiamat esoklah kita akan diberi balasan. Jadi bila kita buat kerja apa-apa, kita ingat ini. Kalau aku buat tak betul, buat tak amanah, apa aku nak jawab di hadapan Allah hari kiamat esok, hari akhirat esok. Ya. Bila kita ingat itu, kita waspada, kita jaga diri kita. Kita takkan buat yang perkara yang mengkhianati tadi, yang boleh mengkhianati tadi. Tapi kalau kita tak beranggapan itu, merasakan orang tak tahu, aku nak minta duit suapan pun dapat tahu, jadi dia boleh buat. Tapi ingat, hari kiamat esok kita tak dapat nak larikan diri kita. Semuanya akan diberi balasan dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia kata tidak berkurang sedikit pun dengan apa yang telah diusahakan. Kalau dia buat jahat, dapatlah balasan jahat. Buat baik, selamat. Alhamdulillah. Adapun orang yang berpegang kepada hukum Allah dalam menjalankan tugasnya dan menjauhkan diri dari perbuatan khianat terhadap kewajipannya, maka Allah SWT memandang mereka itu sebagai pejuang yang membela dan menegakkan kebenaran Allah. Orang yang amanah tu, ya, dia jalankan tugas dia dengan baik, ya, menjauhkan diri daripada sifat khianat tadi, ya, maka Allah menganggap mereka ini sebagai pejuang membela agama Allah, kebenaran di sisi Allah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Nabi kata lagi, al-amilu iza sta'mala fa akhadha al-haqqa wa aqqa al-haqqa lam yazil kal mujahidina fi sabilillah hatta yarji'a ila baitihi. Rawahu Tabrani. Ya, seorang yang diberi tugas kemudian dia memenuhi hak dan kewajipannya. Selama bekerja, dia akan dipandang sebagai seorang pejuang di jalan Allah sampai dia pulang ke rumahnya. Itu kita pergi kerja tu. Kalau kita pergi kerja dengan amanah dan sebagainya, dari kita pergi tu sampai kita balik tu, kita dipandang oleh Allah Ta'ala sebagai pejuang di jalan Allah. Kerja sebagai guru, kerja sebagai maksudnya pegawai, kerja sebagai kaki tangan awam dan sebagainya lah. Ya, kita buat kerja dengan amanah. Belum cukup masa dia, kita pergi, iaitu tepat pada masa dia. Di awal sikit lah, ya, bila pangkat apa semua tu tepat pada masa dia. Balik pun macam tu juga. Tak ada maksudnya kita makan gaji buta. Yang gaji buta ni kerja buat tak sempurna, ya. Pergi pun lewat, balik awal. Itu salah, ya. Jadi selagi kita buat dengan baik, kita Allah maksudnya pandang kita sebagai pejuang di jalan Allah. Inilah pejuang. Kalau maksudnya, ya, dia bekerja dengan sebaik-baiknya kerana mencari rezeki yang halal. Rezeki pun jadi halal. Kalau kerja pergi culah, curi tulang dan sebagainya, rezeki yang halal tadi boleh berubah menjadi haram. Kerana apa? Kita maksud curi masa tadi. Masa yang ditugaskan untuk kita bekerja tadi, kita pergi lepak di kedai, kita masih minum-minum di kedai kopi, ya, berbuat sembang kawan-kawan, buang masa dan sebagainya. Semua itu akan diberi balasan oleh Allah SWT. Jadi kita anggap bahawa Allah sedang melihat apa yang kita buat,
maka kita akan aman. Tapi kalau kita anggap bahawa tak ada siapa pun tahu, aku nak curi tulang ke, curi masa ke, maka kita jawablah di hadapan Allah pada hari akhirat nanti, ya. Alhamdulillah. Sikit lagi. Islam melarang supaya orang Muslim menjauhkan diri daripada penyalahgunaan kuasa. Ada kuasa tu, jalankan amanah dengan sebaiknya. Ya, macam tadilah sebagai pemimpin dia kena jalankan amanah dengan baik. Tak boleh berkronik-kronik. Semua yang kena buat dengan adil. Orang biasa, orang dia tak kenal, orang awam, bukan tumpu pada kroni ya. Nak bagi bantuan ke, nak bagi apa-apa, semua kat kroni dia. Lain pada tu, dia tak mau melakukan keadilan, ya. Salah. Adi bin Umarah berkata bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa di antara kalian yang kami tugaskan pada suatu pekerjaan, baik ringan ataupun berat, kemudian menyembunyikan, maka dia adalah pengkhianat. Pada hari kiamat, dia akan datang membawa apa yang telah dikhianatinya. Ketika itu aku melihat seorang Ansar berkulit hitam berkata kepada baginda, ya Rasulullah, aqbil anni amalaka. Qala wa ma laka? Qala sami'tuka taqulu kaza wa kaza. Qala wa ana aqulu al-an. Man ista'malnahu minkum ala amalin falyaji biqalilihi wa kathirihi fama utiya minhu akhadha wa ma naha intaha. Rawahu Muslim. Wahai Rasulullah, terimalah daku hasil pekerjaan yang engkau perintahkan. Baginda bertanya, mengapa? Dia menjawab, aku pernah mendengar engkau telah mengatakan begini dan begitu. Rasulullah SAW kemudian menjawab, sekarang pun aku katakan, barang siapa di antara kalian kami tugaskan pada satu pekerjaan, hendaknya dia datang membawa hasilnya, sedikit ataupun banyak. Apa yang diberikan kepadanya hendaklah diambil, dan apa yang dilarang mengambilnya maka janganlah ambil. Jadi zaman Nabi pun Nabi pesan kepada sahabatnya supaya kalau orang bila kita melakukan satu pekerjaan tu, bila diberi upah atau gaji, ambil. Ya. Tapi yang rasuah, yang suapan tu dilarang mengambil. Itu barulah betul-betul amanah. Jadi kita kena amanah dalam mengerjakan pekerjaan kita. Jadi masa pun 3:59 dah. Jadi kita berhenti dekat itu, panjang lagi. Jadi dalam pengajian kita hari ini ditumpukan kepada sifat amanah dan juga jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan, ya. Jadi kita ini dah 9 bulan. Ya. Untuk mengakhiri majlis ilmu kita hari ini, marilah mengaminkan doa yang saya bacakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al fi qulubina nura. Ya Allah, jadikanlah pada hati-hati kami ini bercahaya. Wa fi lisana nura, dan jadikan pada lisan kami, lidah kami bercahaya. Wa fi sam'ina nura, dan jadikanlah pada pendengaran kami bercahaya. Waj'al fi basarina nura, dan jadikanlah pada penglihatan kami bercahaya. Waj'al fi khalfina nura, dan jadilah pada belakang kami bercahaya. Waj'al min amamina nura, dan jadilah di depan kami bercahaya. Waj'al min fawqina nura, dan jadikanlah di atas kami bercahaya. Waj'al min tahtina nura, dan jadikanlah di bawah kami bercahaya. Allahumma na'zim lana nura, ya Allah, muliakanlah kami dengan cahaya-cahayamu. Allahumma na'zim lana nura, ya Allah, muliakanlah kami dengan cahaya-cahayamu. Allahumma na'zim lana nura, ya Allah, muliakanlah kami dengan cahaya-cahayamu.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jadi kita sudahi majlis ilmu kita dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu. Amin. Okey, baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.